Baik, itu dia tadi sedikit video ataupun kita dapat lihat tadi clipping pembangunan Bintulu. Bagaimana daripada sebuah perkampungan nelayan yang kecil saja kini membangun menjadi salah satu bandar yang termaju di Sarawak, terutamanya dari pendapatan daripada minyak dan juga gas asli. Dan kita harapkan terutamanya bagi penduduk-penduduk di sekitar Jepak untuk limpahan pembangunan ini juga terasa tempiasnya di kawasan Jepak walau siapa pun calon yang memenangi untuk pilihan raya kecil DUN N67 Jepak nanti. Baik, masih bersama dengan saya seorang penganalisis politik dan juga fellow penyelidik di Institut Pengajian Borneo, Profesor Madya Stendibai. Baik Prof, jauh berbeza Bintulu ya. Saya ingat lagi kalau mungkin dalam 10-20 tahun lepas berbanding dengan sekarang, cukup jauh perbezaannya. Apa pada pandangan Prof yang membawa kepada limpahan pembangunan di Bintulu ini, Prof? Dari sebuah fishing village, perkampungan nelayan yang mempunyai penduduk seramai 10,000 orang kepada mungkin hampir 200,000 sekarang. Saya pun tak tentu tahu berapa jumlah populasi Bintulu sekarang, tapi sudah pasti lebih 100,000 orang lah. Dalam tempoh 40 tahun lebih. Ini menunjukkan Bintulu telah maju, berkembang dengan sungguh pesatnya. Bagi saya, Bintulu adalah sebuah bandar yang berkembang yang paling pesat sekali yang pernah kita tengok dalam sejarah Malaysia. Even Kuala Lumpur pun tak sama seperti itu. Ini adalah kerana penemuan minyak dan gas asli di sekitaran offshore Bintulu lah. Dan ini akan membawa banyak pelaburan masuk ke Bintulu. Dan tak payahlah kita sebut apa yang industri yang ada di sana, semua kita tahu. Dan bangunan-bangunan yang begitu banyak sekali sekarang. Saya pernah membuat kajian di Bintulu 30 tahun yang lalu. Dia barulah nak bermula membangunkan dirinya. Tapi sekarang dengan adanya lapangan terbang yang baru dan sebagainya, dan jambatan akan dibina, betul. Dan Jepak akan menerima tempias lah. Bukan hanya tempias, saya rasa dia akan expand, sama-sama diperluaskan kepada kawasan pinggiran bandar ni. Kerana ini adalah kawasan pinggiran bandar. Just the outskirt of the Bintulu town. Jadi saya rasa dengan pemilihan calon ini sebagai wakil rakyat nanti, saya rasa seperti apa yang kita tahu, dia akan meneruskan apa yang telah dijalankan oleh mendiang YB yang lepas. Dan saya rasa calon ini adalah sesuai bagi meneruskan perjuangan ini. Dan kerana beliau adalah seorang anak jati, dia akan faham isu-isu yang melanda, apakah keinginan dan hasrat masyarakat di Jepak. Saya rasa yang penting sebagai seorang calon, dia mempunyai pengetahuan mengenai isu-isu yang timbul dan yang sedia ada sekarang di kawasan mereka. Itu sebab saya rasa apabila orang terutama sekali ahli-ahli PBB di Jepak mungkin ada dengar gosip atau ura-ura bahawa calon payung terjun akan dipilih, mereka menunjukkan tidak puas hati dengan kemungkinan benda itu akan berlaku. Dan mereka minta anak-anak jati dicalonkan sebagai, dan ini akan pencalonan Iskandar ini banyak membawa kemegahan, saya rasa, kebanggaan, kehormatan kepada masyarakat di Jepak. Itu masih menjadi isu ataupun perkara yang mendepani lanskap pilihan raya kita ni, Profesor Madya. Dari segi isu anak jati ataupun kerusi tradisi ini boleh memberi pengaruh ataupun mempengaruhi sentimen pengundi-pengundi di Jepak.
Kerana kerusi tradisi ni orang Jepang saya rasa dia akan tahu kerana ini adalah kerusi tradisi PBB atau GPS, maka itu adalah kerusi selamat. Maka maksudnya siapa-siapa yang akan dipilih untuk menjadi calon akan menang. Tak kira dia itu adalah anak jati kah ataupun orang dari luar kawasan. Tapi kita harus memberi peluang kepada anak tempatan yang mempunyai kaliber yang tinggi, yang mempunyai kebolehan dan kepimpinan yang tinggi, kerana mereka akan tahu selok belok everything di kawasan itu. Jadi perlulah kita memberi peluang kepada anak tempatan lah. Itu akan memberi semangat yang lebih tinggi daripada masyarakat tempatan kepada negara dan sebagainya. Mereka mungkin akan menyokong kerajaan lebih kuat lagi kan, dan lebih padu lagi. Anak tempatan ni memang sesuai lah untuk menjadi calon. Biasa sepatutnya, bukan kita nak katalah sepatutnya di setiap kawasan tu anak tempatan akan diberi peluang lah. Kerana orang mempunyai niat, hasrat, ambition, keinginan untuk berkembang lah, dan lebih maju lagi, lebih progresif lagi. Kalau tak diberi peluang, maka anak tempatan tu merasakan mereka akan didiskriminasikan dan sebagainya. Lain pula masalahnya nanti. Lain pula masalahnya nanti. Tapi kita lihat mungkin ini mungkin salah satu sebab mengapa parti-parti lain tidak menghantar calon-calon mereka. Mungkin dari sudut mereka merasakan tidak ada calon yang sesuai untuk mereka bawa, untuk mereka pertandingkan di kawasan Jepak berbanding dengan PBK dan aspirasi. Dan mungkin kita akan mendengar nama-nama lain lagi selepas ini, itu kita tidak pasti. Tapi kalau kita lihat, walau siapa pun, berapa pun calon yang bertanding nanti, pastinya ada isu-isu yang akan dibawa oleh mereka untuk cuba memenangi hati pengundi. Kalau kita lihat retorik politik di peringkat nasional dengan gelombang hijau, isu 3R seperti contohnya, memang tidak akan membawa kesan pun kepada mereka di Sarawak ini. Tapi mungkinkah kali ini dengan situasi politik yang mungkin kita lihat berubah-ubah di semenanjung Malaysia, boleh membawa kesan di Jepak ini? Ada kesannya? Saya rasa tak ada. Tak ada. Dia takkan berkesan. Apa yang kerana ini kawasan luar bandar, kawasan yang majoritinya Bumi Putra, Kaum Melanau, saya rasa mereka ni tak pengaruh sangat dengan politik di bandar. Memang politik di bandar itu ada isu yang sesuai, yang boleh dibawa ke luar bandar. Tapi yang di luar bandar ini, apa yang diperlukan agak berbeza sikit daripada apa yang diperlukan di bandar. Kos sara hidup di bandar memang menjadi isu, kerana selain daripada harga barang yang tinggi, sewa rumah dan harga rumah yang tinggi, kita mestilah tempat menginap kan. Kalau sewa itu terlalu tinggi, itu akan mempunyai impak terhadap pendapatan kita, bagaimana kita membelanjakan wang kita. Jadi di luar bandar, lain pula kebanyakan kita, mungkin di Jepak ini kerana dia di luar sikit daripada Bintulu, sewa tak begitu tinggi, sewa rumah. Jadi kos barang memang akan meningkat kerana kalau barang itu dibeli, dibayar dengan nilai mata wang Amerika Serikat, kos barang ganti akan naik kerana nilai mata wang Amerika meningkat banding dengan ringgit Malaysia. Memang harga barang akan naik. Melainkan jika barang itu dibayar dengan ringgit Malaysia, itu lain pula. Jadi dia akan jadi masalah di sana. Selain daripada itu, saya rasa isu-isu yang di Semenanjung tu, isu yang kita dengar semasa mereka berceramah itu tak akan banyak impak lah
menentukan cara pengundian di Jepang ni. Malah mungkin memakan diri kalau digunakan Mungkin makan diri. Itu sebab saya rasa PN tak berani bertanding. Okey, PKR dah selesai dengan GPS. Betul. DAP dah kata ada kedah kerjasama. Okey, mungkin ada isu yang dibawa pembangkang adalah ini isu ini takkan hapus begitu saja. Adalah perjanjian Malaysia 63. Itu saja. Adakah kita ini diberi peluang dan sebagainya seperti isu peruntukan khas tu. Itu saya rasa akan dikemukakanlah oleh ditengahkan oleh pembangkang, kerana kalau peruntukan khas tu 1 juta contohnya, dia akan kata itu tak mencukupi. Dia kata kenapa tak 200 juta. Kalau 200 juta kenapa tak pula 200 juta. Itu akan jadi isu 100%. 100% akan jadi isu lah. MSCC3. Pengambilan pelabuhan Bintulu, saya ada dengar Premier mengatakan kemenangan besar mungkin memberi kita peluang lebih cepatlah untuk mengambil alih pelabuhan Bintulu. Bagi yang tak faham pelabuhan Bintulu sekarang adalah di bawah jagaan Kerajaan Pusat kan, milik Kerajaan Pusat. Tapi bertapak di Bintulu. Yang unik sekali adalah pelabuhan Bintulu ini adalah deep water port. Kapal yang besar-besar boleh berlabur di sana. Ini penting bagi kita lah untuk ekspor dan import barang. Ini kalau kita lihat perkara yang diperjuangkan terutama pucuk pimpinan parti GPS ini sebenarnya memberi kesan secara langsung juga kepada Bintulu. Cukai daripada minyak dan juga gas, petros dan sebagainya. Kalau pengambil alihan pelabuhan itu jelas, Bintulu lah kita rasakan akan menerima impak yang paling jelas untuk pembangunan ini. Okey, jadi kita lihat 2 minggu tempoh berkempen ini, ya seperti yang Prof Mahathir katakan, jangan terlalu selesa, jangan terlalu yakin, kempen tetap berkempen, nyatakan aspirasi, nyatakan manifesto setiap calon bertanding. Apa yang mungkin kita katakan what could go wrong lah untuk calon-calon ini? Apakah kesilapan taktik yang boleh mengganggu-gugat strategi mereka dalam berkempen? Saya rasa pilihan rakyat kecil Bintulu Jepang ini N67 memberi peluang kepada Premier dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengutarakan dasar-dasar mereka. Dasar-dasar yang inisiatif kerajaan yang dia nak lakukan pada tahun-tahun yang akan datang, terutama sekali 2030 yang selalu disebutkan. Okay? Ini adalah peluang untuk kerajaan negeri untuk menerangkan apa yang dia nak buat. Untuk menerangkan kemajuan ekonomi negeri Sarawak dan sebagainya. Untuk menerangkan kepada rakyat bahawa kita ini, negeri kita adalah negeri yang kaya dan mempunyai banyak revenue, yang negeri yang dapat menolong negeri yang lain di Malaysia. Ini saya rasa ada peluang-peluangnya yang harus digunakan oleh Premier dan anggota kabinet dan pentadbirannya kepada bukan hanya rakyat Sarawak tapi Malaysia dan juga bakal pelabur yang ingin melabur di Sarawak dan sebagainya. Saya rasa bukan hanya di Jepang saja, keseluruhannya dasar-dasar yang nak dilaksanakan kerajaan, program yang nak dibuat dan dilakukan dan sebagainya harus diterangkan sekarang supaya kita faham dengan lebih mendalam, lebih jelas apa sebenarnya idea-idea Premier ni untuk membangunkan negeri Sarawak dan sebagainya, terutama sekali mengenai atau menjelang tahun 2030. Saya cuba melihat di mana ada kelompangan mungkin dapat pihak pembangkang cuba menyerang calon GPS ini. Dari segi pembangunan saya lihat mungkin terlalu sukar di situ. Dari segi jentera parti GPS terlalu kuat. Kita juga melihat dari segi aspek-aspek lain, kredibiliti, personaliti calon juga kuat.
Jadi mungkinkah selepas ini kita tidak tahu mungkin apa sahaja strategi boleh digunakan jika ada calon menggunakan strategi character assassination, menyerang karakter, bolehkah ini mempengaruhi undi nanti Prof Mahdia? Boleh. Mungkin itu jalan terakhir. Secara ideal memang boleh. Tapi saya tengok biodata calon ini memang sukarlah untuk menyerang personality beliau. Seorang yang bukan saya nak memandang rendah calon yang pernah bertanding di Sarawak ini. Ini adalah satu calon yang saya rasa mempunyai kewibawaan kredensial yang sangat tinggilah. Walaupun umur belumlah sangat meningkat sangat, masih dalam lingkungan 50-an. Tidak ada apa-apa yang boleh menggugat saya rasa kedudukan PBB di sana, melainkan mesej yang disampaikan itu adalah bertentangan, terutama sekali apabila pelbagai parti yang berkempen sana, parti gabungan GPS, DAP dan PKR, mesej mereka ada bertentangan dan tidak selari. Ini mungkin akan diambil sempatan lah oleh pihak Semangkang lah. Selain daripada itu, saya rasa tidak ada. Kalau jangan buka mulut saja senang. Biar Premier bercakap. Nanti tersilap. Kita silap. Jangan buka mulut. Biar Premier bercakap. Kita tepuk tangan dan sebagainya. 100% akan menang. Seperti saya kata, game, set and match. Melainkan seperti Prof Mahdia katakan, konflik dalaman dalam parti itu sendiri. Mungkin calon yang ada daripada pihak parti, rasanya calon yang dia nakkan itu tidak bertanding. Terjadi pula konflik dalaman. Ini boleh mengganggu gugat. Mungkin ada yang mempunyai hasrat untuk menjadi calon. Betul. Dan tidak dipilih. Ini orang-orang seperti ini kita kena jagalah. Tapi kalau mereka adalah orang parti, kita bekerja untuk parti ya. Dan kalau parti itu menang, kita juga menang. Tapi kita tak bolehlah meremehkan bahawa benda personality orang itu tak ada. Memang manusia ni ada niat dan ambition untuk menjadi calon. Dan kalau tak dipilih, ada nama yang mungkin beberapa nama yang dihantar tu untuk dipilih kan, untuk dibuat saringan. Dan sekarang dipilih, maka kena jagalah orang yang tidak dipilih tu. Baik. Kita juga melihat, kita tidak pasti mungkin ini satu strategi ataupun sekadar menamakan calon. Dua parti yang sah menghantar calon ketika ini, iaitu Stevenson mewakili PBK dan juga Chiang Leping untuk parti aspirasi adalah daripada kaum bukan Melayu atau bukan Melanau, iaitu satu kaum majoriti di kawasan Jepak. Mungkin ini satu usaha ataupun strategi untuk menarik pengundi bukan Melayu? Saya rasa strategi yang kita tahu ni sebenarnya Iskandar Turki ni adalah mempunyai percampuran darah kan ke Melanau dan Iban. Dan saya tak tahu sangat berapakah peratusan pengundi berdasarkan kaum di Jepak. Tapi saya rasa Melanau dan Iban adalah kelompok pengundi yang terbesar. Di Jepak. So sudah pastilah ini mungkin ini pertama kali percampuran darah ini seorang calon lah Iban dan Melanau. Saya tak pasti, tapi mungkin pertama kali. Dan saya rasa orang Melanau sudah pastikan mengundi beliau dan orang Iban sudah pastikan mengundi beliau lah. Bukan kita, ini bukan hal-hal perkauman. Saya rasa parti yang mencalonkan orang untuk bertanding di sana, Iban kah, Melanau kah, dari parti yang aspirasi dan PBK ini sudah pasti akan menang. Bagi pengundi Iban yang tinggal ataupun berada di kawasan yang majoriti Melayu Melanau seperti itu, biasanya Prof Mahdia, apa yang mereka mahukan? Apa yang boleh memenangi hati mereka? Orang Iban ni biasanya dia sangat menghormati orang lain. So dia akan terima hakikatnya bahawa kalau mereka minoriti di kawasan itu, dia akan turut bekerjasama dengan kelompok yang
Majoriti dia takkan rock the boat, yang perahu tu, dan dia biasa dia akan kerjasama. Dia akan memberi kerjasama yang erat dan menjalinkan hubungan yang erat dan sebagainya. Okay? Jadi kerana dia akan tahu bahawa di luar bandar kita tahu ni, kita banyak pembangunan ni adalah bahasa daripada wakil rakyat. Jadi kita mestilah kerjasama dan menghormati keputusan yang telah dibuat untuk memilih calon dan memberi kemenangan kepada calon itu. Itu suatu yang menarik kita lihat. Sebenarnya yang penting adalah nikmat pembangunan sama-sama dirasa, tidak kiralah dari segi pendapatan ataupun nikmat pembangunan. Yang penting tiada diskriminasi, semua sama merasa. Mungkin akhir sekali daripada Prof Madya, harapan untuk pilihan raya N67 Jepak ni mungkinlah sertakan juga ramalan Prof untuk keputusan nanti, Prof Madya. Silakan. Ramalan saya, okay. Ini adalah kerusi tradisi, kerusi yang sungguh selamat untuk PBB dan GPS. Ramalan saya adalah kemenangan itu memang sudah di tangan, melainkan jika masalah-masalah yang tak disangka berlaku, itu saya rasa takkan berlaku. Kalau calon membuat kesilapan, maka ada jenderal yang dia kata tu yang akan memimpin beliau. So, jadi orang seperti Premier dan ketua-ketua parti takkan membenarkan benda itu berlaku lah. Dan akan, dari pengalaman mereka akan memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada calon-calon. Walaupun credential yang sangat tinggi, ini adalah pertama kali dia bertanding sebagai untuk menjadi seorang ahli politik. Itu lain sikit daripada kerja penjawat awam, kan? Tak sama. Okey. Saya rasa ramalan saya memang menang besar. Bukan hanya menang besar. Saya rasa siapa yang melawan akan hilang wang pertaruhan. Baik, terima kasih Prof Madya Setiandi Bai Kadam Kiai bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang mungkin akan menjadi isu ketika hari penamaan calon dan apakah mungkin juga sentimen-sentimen yang mempengaruhi pengundi khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri N67 Jepak. Buat pengundi-pengundi di kawasan Jepak, selamat mengundi sepanjang tempoh berkempen. Pastikan sentiasa menjaga keamanan, keselamatan, kelancaran berkempen dan pada 4 November nanti ayuh Jepak memilih, pilihlah untuk masa hadapan anda, pembangunan dan juga legasi masa hadapan semestinya yang juga ditinggalkan oleh Allahyarham Talib Zulkifli, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Jepak. Baik, itu saja yang dapat kami bawakan dari Bumi Kenyalang. Kita kembali bersama dengan Munawar di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Fazrul.